Masih ramai lagi yang keliru berkaitan dengan kemas kini untuk STR 2023, Sumbangan Tunai Rahmah 2023, yang mana baru dibuka semalam untuk kemas kini melalui dalam talian. Untuk manual bermula 8 hari bulan dan bakal ditutup pada 31 Mac 2023. Ramai yang masih keliru bertanyakan adakah mereka perlu mengemas kini ataupun tidak. Dalam video pada kali ini kita akan melihat siapa sebenarnya yang wajib untuk kemas kini, siapa sebenarnya yang tak perlu kemas kini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Kemas kini untuk STR 2023 telah pun mulai dibuka semalam melalui secara dalam talian. Secara manual ataupun kaunter bermula daripada 8 hari bulan 3 2023. Jadi ramai yang bertanya siapa sebenarnya yang wajib untuk mengemas kini bagi STR 2023 ini, walaupun telah dijelaskan dalam video yang terdahulu. Jadi dalam video pada kali ini, admin akan simplifikan, admin akan ringkaskan siapa sebenarnya yang perlu kemas kini, siapa yang tidak perlu kemas kini. Okay, perkara pertama yang perlu anda ingat, kemas kini ini adalah optional ataupun pilihan terletak di tangan anda. Jika anda tidak mengemas kini, Lembaga Sel Dalam Negeri akan menggunakan data sedia ada dalam rekod mereka untuk mengakses, untuk mengetahui, untuk melihat kelayakan anda untuk STR 2023. Ingat tu, yang paling utama adalah jika anda tak kemas kini tak apa, tapi Lembaga Sel Dalam Negeri akan menggunakan data sedia ada. Jadi apabila mereka menggunakan data sedia ada ini, dan jika data itu bercanggah dengan data sebenar, itu yang akan menjadi masalahnya. Jadi orang-orang yang mana mereka sebenarnya mempunyai data yang tidak betul dalam rekod Lembaga Sel Dalam Negeri, wajib untuk kemas kini. Ini perkara asas sebenarnya. Jadi apa yang perlu anda lihat adalah semak data anda dalam MySTR. Jika data anda itu masih lagi betul, masih lagi sahih, tak perlu kemas kini, terletak pada anda. Jika data yang ada itu tidak betul, perlu dikemas kini, ini yang perlu anda lakukan untuk mengemas kini. Mudah, betul tak? Semak, kalau ada perubahan, buat kemas kini. Kalau tak ada perubahan, tak perlu kemas kini, kerana Lembaga Sel Dalam Negeri akan menggunakan data sedia ada. Jika anda tidak mengemas kini, tak jadi masalah. Cuma yang jadi masalahnya kalau data itu tidak benar dan mengganggu kelulusan untuk STR 2023. Dan diberitahu oleh Lembaga Sel Dalam Negeri bagi mereka yang dah 3 tahun tak kemas kini sewaktu zaman BSH 2020, zaman BPR 2021 dan BKM 2022. 3 tahun ini anda tidak pernah mengemas kini, disyorkan untuk anda mengemas kini kerana berkemungkinan besar data telah pun berubah, betul tak? Kerana dah 3 tahun tak kemas kini, ada kemungkinan data dah berubah, pendapatan dan sebagainya, alamat tempat tinggal, nombor telefon dan maklumat-maklumat lain yang asas. Jadi itu adalah sebabnya kenapa Lembaga Sel Dalam Negeri mengesyorkan jika sudah 3 tahun tidak mengemas kini, anda perlu mengemas kini. Sebenarnya tak wajib, seperti yang dinyatakan sebentar tadi. Jika anda tak kemas kini, Lembaga Sel Dalam Negeri akan menggunakan data sedia ada yang mana berkemungkinan data itu sudah lagi tidak tepat. Okay, jika anda tidak boleh mengakses dalam MySTR untuk melihat data anda boleh berkunjung ke mana-mana cawangan Lembaga Sel Dalam Negeri yang berhampiran untuk menyemak sedia ada apa data yang ada dalam rekod Lembaga Sel Dalam Negeri dan jika ada keperluan untuk melakukan kemas kini. Dan bagi yang bertanya pula status kelulusan mereka sekarang ini, permohonan diterima, perlu ataupun tidak perlu kemas kini. Okey, permohonan diterima ini semua orang sekarang ini status kelulusannya begitu. Jadi kembali kepada perkara asas tadi, anda semak data anda, kalau ada perubahan perlu kemas kini, kalau tak ada perubahan terletak pada anda, tak perlu kemas kini kerana Lembaga Sel Dalam Negeri akan menggunakan data sedia ada untuk menilai kelulusan STR 2023. Ingat, semua orang sekarang ini status kelulusan permohonan diterima, tak semestinya permohonan diterima. Anda tak perlu kemas kini. Kalau ada perubahan data yang perlu dilakukan, kemas kini. Itu perkara asasnya.
Okey, kemas kini seperti yang diberitahu boleh dilakukan di platform rasmi sumbangan tunai rahmah iaitu di bantuantunai.hasil.gov.my atau boleh berkunjung ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri. Okey, ingat di lembaga hasil dalam negeri hanya boleh dilakukan bermula 8 hari bulan. Semalam ada yang memberitahu kepada admin mereka cuba untuk pergi ke lembaga hasil dalam negeri, diberitahu bahawa tidak boleh lagi kemas kini dan marah kepada admin. Kenapa kata dah boleh kemas kini tapi tak boleh kemas kini bila pergi ke lembaga hasil dalam negeri? Admin dah ingatkan 8 hari bulan baru boleh buat secara manual di kaunter. Buat masa sekarang ini 1 hari bulan untuk kemas kini secara dalam talian saja. So ingat sekali lagi, 1 hari bulan kemas kini secara dalam talian dibuka. 8 hari bulan nanti barulah kemas kini di kaunter di lembaga hasil dalam negeri dibuka. Ingat tu. Okay guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.